Okey, yang kedua adalah pindaan perkara 26.2 tu berkaitan dengan perkara 15.1. Tarikh perkahwinan digantikan dengan tarikh mendapat warga negara. Untuk makluman pendengar dan penonton, ini untuk kita eliminate kes-kes marriage of convenience. Perkahwinan yang dibuat semata-mata untuk mendapat kelebihan kewarganegaraan dan sebagainya. Jadi pindaan ini dia telah pun gantikan tarikh perkahwinan digantikan tarikh mendapat kewarganegaraan. Maksudnya kewarganegaraan itu boleh dilucut, dibubarkan kurang 2 tahun selepas isteri tersebut mendapat kewarganegaraan. Andai kata dia bercerai. Andai kata dia cerai lah. So KDN ataupun kerajaan boleh lucutkan kewarganegaraan. Asalnya adalah tarikh perkahwinan, sebab kita tak nak lepas 2 tahun kahwin dapat ni kewarganegaraan, cerai, maknanya marriage of convenience lah. Andaian dia marriage of convenience. Tetapi bila diganti dengan tarikh mendapat kewarganegaraan, macam mana itu boleh buktikan marriage of convenience tu? Sebab biasanya nak dapat kewarganegaraan setakat inilah proses dia 10-15 tahun. Takkan 10-15 tahun marriage of convenience. So ini menyusahkan orang yang betul-betul kahwin tapi atas masalah-masalah yang valid mereka cerai. Ya. Ini dia kebanyakan untuk perkahwinan civil lah ya. Ya, saya nak bagi contoh Dia begini. Isteri warga asing berkahwin dengan lelaki tempatan. 5 tahun pertama, dia dapat pas pasangan. Okay, dipanggil spouse visa. 2 tahun berikutnya, dia dapat IC merah. Tahun ke-8, baru dia boleh dapat warga negara. Okay, ya? Dalam keadaan biasa, praktis sekarang, tidak akan berlaku seorang yang mendapat warga negara selepas 2 tahun berkahwin. Tak berlaku. Okay. Jadi, mulanya kita terfikir, kenapa mesti ada begini? Memang takkan ada wanita warga asing yang mendapat warga negara 2 tahun lepas kahwin. Sebab dia akan pegang 5 tahun pas pasangan, 2 tahun IC merah. Tahun ke-8 baru kalau cepat dia dapat. Baik, itu kita rasa semacam dari sudut praktis tak berlaku. Jadi 2 tahun selepas warga negara tu lebih mudah sabar. Ya, baik. Marriage of convenience ni salah satu daripadanya lah. Dari salah satu. Kadang-kadang perempuan tu umur 21, pasangannya umur 80. Memang ada lah. Sebab JPN juga mendaftar perkahwinan. Tapi ada bukti yang itu cinta sejati. Pernah berlaku lah maksudnya. Okay. Saya pun ada contoh yang saya pun boleh jadi pendaftar perkahwinan tu. Saya kena teruk dengan pas dengan bersatu kan. Jadi maknanya berlaku bukanlah kata kita reka, tak, berlaku. Itu satu. Baik. Yang kedua, Harry, isu pelucutan warga negara. Jangan gerun tengok, memang ada sungguh dalam perlembagaan persekutuan ni. Sama ada you dapat secara automatik atau cara pendaftaran atau cara naturalisasi. Ada keadaan di mana pelucutan boleh berlaku. Misalnya tahun 2020 ada seorang wakil rakyat di Sarawak, dia dah menang dah, tiba-tiba ditunjukkan bukti bahawa dia juga jadi warga negara satu negara luar. Okey, maknanya ketika itu dia dikehendaki membuat pilihan. Lucutkan salah satu, berikut kita tak recognize dual citizenship. Jadi perkara pelucutan warga negara ni hari bukan baru Saifuddin perkenalkan. Memang ada betul. Ya, betul. Okey ya. Tapi prosesnya agak tedious juga. Nak lucut ke warga negaraan. Dia kena bagi notis. Dia tu diberi peluang untuk memberi alasan. Ada peguam dia boleh hire. Ada jawatan kuasa yang dilantik oleh menteri. Ada proses dia. Baik. Kalau cerai mati tak terpakai. Ni cerai hidup je ni. Ya. Cerai mati tak terpakai. Ya. Jadi basis yang paling kuat adalah dalam keadaan biasa takkan berlaku seorang tu mendapat warga negara selepas 2 tahun perkahwinan. Tidak akan berlaku. Okey. Kita ambil contoh jika pindaan ni lulus 2 tahun selepas dia mendapat kewarganegaraan. Dalam kes just kita nak bagi contoh kepada pendengar lah ni Datuk Seri. Dalam kes dia dapat kewarganegaraan, foreign wife ataupun foreign spouse. Ya. Dan dia terpaksa buat pilihan sebab dia ada 2 pasport, kita tak benarkan 2 pasport, so dia give up
dia punya original citizenship. Ya. Tiba-tiba KDN datang lepas dia cerai kata okey kita nak lucutkan. Dia jadi stateless. Dah, keadaan macam tu tak boleh. Tak boleh. Dalam undang-undang menyebut dengan jelas. Okey. Kerana keputusan kita melucutkan itu membawa kepada dia tak ada warga negara, maka pelucutan tak boleh berlaku. Okay. Tak boleh berlaku. Ada caveat kat situ. Ya. Okey. Dalam perlembagaan dia stated, saya lupa fasal dia lah. Ya. Yang tu jelas.